sini bahawasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang paling mulia selepas daripada kewafatan baginda alaihi salatu wassalam. Maka kalau ada seseorang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu ia termasuk dalam kategori dosa besar. Ia termasuk dalam kategori dosa besar. Sebenarnya mencela sesiapa sahaja pun tak dibenarkan. Walaupun orang yang kita cela itu bukan sahabat Nabi, pun ia tidak dibenarkan. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq, sibabul muslim fusuq, wa qitaluhu kufrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencaci seorang muslim itu adalah suatu kefasikan. Mencaci seorang muslim tanpa mengira muslim itu siapa, maka ia adalah perbuatan kefasikan, iaitu menunjukkan perbuatan itu adalah suatu dosa, suatu dosa. Dan kita sebutkan, hadirin dan hadirat, walaupun memaki sesiapa sahaja dari kalangan umat Islam itu dikira sebagai berdosa, tetapi tidak sama mengikut ataupun tidak sama tahapan dosa itu mengikut siapa yang kita mencaci, siapa yang kita mencela dan memaki tersebut. Dalam erti kata, hadirin dan hadirat, lagi mulia satu-satu individu itu di sisi Allah, maka lagi besar dosa kita apabila kita mencaci dia. Lagi besar dosa dan maksiat apabila seseorang itu mencaci orang yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, hadirin dan hadirat, ada satu kata-kata daripada Al-Imam Ibnu Asakir. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, yang mana beliau menyebutkan, ketahuilah bahawasanya anna luhumal ulama'i masmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun. Dan ayat ni adalah nak memberitahu tentang balasan buruk bagi mereka yang memfitnah, yang mengumpat para ulama. Tuan-tuan biasa dengar perkataan mengumpat. Dan mengumpat ni dalam bahasa Arab, ia disebut sebagai ghibah. Sebagai ghibah. Dan dosa mengumpat termasuk dalam kategori dosa besar. Dan balasan buruk bagi orang yang mengumpat ni, Allah umpamakan seperti apa? Seperti memakan bangkai saudaranya. Seperti seseorang itu memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Menunjukkan betapa jijiknya perbuatan perilaku mengumpat. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat itu, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, kata Allah. Kita fokus kepada ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah salah seorang daripada kamu mengumpat seorang yang lain. Maknanya tak boleh kita mengumpat saudara kita. Dan mengumpat ni kita sebut berkenaan dengan saudara kita itu perkara yang dia tak suka, tapi di belakang dia. Sebab itu nama dia ribah. Ribah ni ada kaitan dengan ghaib. Ghaib ni orang tu ada ke orang tu tak ada? Orang tu tak ada lah. Jadi bila kita bercakap di sebalik keberadaan dia, kita bercakap tentang dia ketika dia tak ada, dia ghaib, maka itu namanya mengumpat. Dan kita cakap tu pula perkara yang dia tak suka. Itu. Zikruka akhaka bima yakrah. Kata para ulama dalam mendefinisikan mengumpat, ghibah ni, iaitu kamu sebut berkenaan dengan saudara kamu dan saudara kamu itu dia tak ada depan kita, dia ghaib. Ghaib tu tak ada lah depan kita. Itu yang ada kaitan dengan ghibah tu.
bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak suka. Yang tu namanya apa? Mengumpat. Dan Allah kata wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, adakah salah seorang kamu suka untuk memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, nescaya kamu akan tidak suka, nescaya kamu akan membencinya. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Di sini adalah gambaran kalau orang yang kita mengumpat tu adalah orang biasa, ibarat makan bangkai dia. Tetapi bayangkan yang kita mengumpat adalah para ulama, contoh orang-orang saleh, wali Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, golongan-golongan yang menghafal Quran, para sahabat Nabi, Nabi SAW. Kalau kita mengumpat manusia-manusia yang lebih mulia ini, maka yang inilah yang Ibnu Asakir kata apa tadi? Daging para ulama itu beracun. Dahlah ibarat kita makan daging. Daging itu pula ada racun, lagi teruk kesan dia. Makan bangkai yang tak elok pun, maka akan memudaratkan tubuh badan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau seseorang itu dia memakan bangkai yang beracun, lagi kuatlah dia punya kesan keburukan dan mudarat pada tubuh badan. Jadi inilah yang menjadi sandaran bahawasanya berbeza keadaannya kalau kita mencaci orang biasa, berdosa juga. Dan kalau kita mencaci para sahabat Nabi SAW. Yang ni kita kena jelas. Dan tuan-tuan tengok dalam muka surat 155 itu, disebutkan ada hadis daripada Nabi SAW. La tasubbu ashabi, فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. Terjemahannya, janganlah sesekali kalian mencela para sahabatku. Janganlah sesekali kalian mencela para sahabatku. Mencela ni maknanya kita sebut yang tak elok, memaki mereka, mencaci para sahabat. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, iaitu demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, kalau salah seorang kamu membelanjakan hartanya, iaitu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, nescaya mereka tidak akan dapat mencapai satu kedudukan pun dari kalangan kedudukan para sahabat, ataupun separuh daripada kedudukan mereka dari sudut sedekah yang mereka lakukan. Maknanya kalau nak dibuat comparison antara amal kita dengan amal para sahabat, ia tidak tertanding dan tidak terbanding, hadirin dan hadirat. Kalau kita sedekah emas sebesar bukit Uhud pun takkan dapat mencapai pahala amalan yang telah mereka kerjakan. Itulah para sahabat Nabi. Jadi di situ isyaratnya apa? Awak kena sedar kedudukan diri awak. Itulah dia. Kita kena sedar kedudukan diri kita jika nak dibandingkan dengan kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan di sini, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Orang-orang yang kurang imannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, mereka diperintahkan untuk beristighfar buat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mencaci maki para sahabat. Apa makna istighfar? Istighfar ni kita mendoakan semoga Allah mengampunkan mereka. Kita doa semoga Allah mengampunkan mereka. Dan kita ni sebenarnya memang diperintahkan untuk mendoakan keampunan Allah untuk generasi yang beriman sebelum kita. Termasuk mereka itu para sahabat Nabi. Kan tuan-tuan biasa dengar tentang doa yang kita baca semasa solat jenazah tu. Solat jenazah ni ada berapa takbir? Bukan berapa rakaat, berapa takbir. Iaitu pertamanya kita membaca Al-Fatihah. Dan keduanya kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang ketiganya kita mendoakan dengan doa keampunan dan doa rahmat itu. Dan yang keempatnya kebiasaannya disunatkan kepada kita untuk membaca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau tuan-tuan perasan pada bacaan yang keempat dalam takbir salat jenazah ini, waghfir lana walahu, kau ampunkan kami dan si mati, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lama dah mendahului kami dalam keimanan kepada Allah. Nampak? Dan termasuk ikhwanana allazina sabaquna bil iman tu siapa dia? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sebenarnya dituntut untuk mendoakan keampunan. Macam kita kata, ya Allah keampunkanlah kami dan para sahabat Nabi SAW dan seumpamanya. Dan ataupun secara general kita kata, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Itu pun dah termasuk lah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Itu pun dah termasuk. Jadi tuan-tuan bayang mereka ini diperintahkan untuk beristighfar kepada para sahabat. Tetapi yang mereka lakukan sebaliknya adalah mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Sesiapa yang mencela, mencaci, memaki para sahabatku, maka laknat Allah ke atas dirinya. Laknat Allah ke atas dirinya. Dan biasanya perbuatan yang kena laknat adalah perbuatan dosa besar. Menunjukkan kalau kita nak tahu sesuatu perbuatan itu dosa kecil atau dosa besar, biasanya dosa kecil ni dia tidak akan didatangkan dengan laknat. Sebaliknya yang didatangkan dengan ancaman laknat adalah dosa apa? Dosa besar. Jadi seperti ini. Man sabba ashabi, sesiapa yang memaki, mencela para sahabatku, fa alaihi la'natullah. Ke atas dia laknat Allah. Ke atas dia laknat Allah. Dan kita dah sebut sebelum ini, hadirin dan hadirat, laknat ni dia lawan kepada apa? Dia ada satu istilah. Kalau orang kata dia mendapat laknat Allah, maka dia tak dapat apa? Rahmat Allah. Itu. Laknat lawannya rahmat. Sebab itu terjemahan laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Seseorang yang dicampak, ditolak daripada rahmat Allah. Itu definisi laknat. At-tardu min rahmatillah. Seseorang yang ditolak, dikeluarkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni yang paling kita nak dalam hidup ni adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nak dapat kasih sayang Allah ni, dia adalah usaha dia. Dia adalah jalan dia. Macam tuan-tuan nakkan kasih Allah, kena buat apa? Jawapannya nak dapat rahmat ni kena beramal soleh. Nak dapat rahmat kena beramal soleh. Contoh tuan-tuan tengok dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204 itu. Allah kata, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, dengarlah dengan teliti. Diamlah kamu ketika Quran dibacakan, mudah-mudahan kamu mendapat apa? Mendapat rahmat. Jadi nak dapat rahmat ni rupanya kena dengar Quran, kena diam bila Quran dibaca. Maknanya itulah dianya amal saleh. Amalan saleh menarik rahmat Allah. Amalan saleh menjemput rahmat Allah. Begitu juga dalam surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Di hujung tu Allah kata, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat apa? Mendapat rahmat. Jadi kalau orang tanya nak dapat rahmat ni bagaimana caranya? Jawapannya takwa kepada Allah. Sebelum ni saya pernah sebut di sini hadirin dan hadirat. Takwa ni dia ada sinonim. Kata nama yang sama maksud dengan dia. Apa dia? Apa nama lain bagi takwa? Yang sama maksud dengan takwa apa dia?
Jawapan yang tepat. Amal soleh. Jadi takwa sama dengan amal soleh dan amal soleh adalah takwa. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan perhatikan, kalau kita katalah amal soleh ni, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maknanya kefahaman yang lain, beramal solehlah kamu, nescaya kamu dapat rahmat. Jadi itu yang saya kata tadi, nak dapat rahmat dia kena beramal. Dia kena beramal soleh. Jadi sebab itu kita katakan, lawat yang kita minta itu adalah, walaupun kita tahu Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, betul. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah, maha penyayang. Tapi tak cukup semata nama Allah Ar-Rahman tapi kita tak beramal. Dia tak memadai. Dia tak memadai semata nama Allah Ar-Rahim tapi kita tak beramal. Itu. Jadi kalau rahmat ni ada cara yang kita nak dapat, nak menjemput, nak menarik, maka laknat pun dia ada cara juga. Dan cara mendapat laknat Allah ni bukan saya nak suruh amal, tapi nak suruh tahu dan suruh elak. Cara mendapat laknat daripada Allah ni adalah dengan cara melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Itu. Jadi termasuk antaranya maksiat, dosa adalah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan ianya adalah dosa besar kerana ia mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu secara general Allah kata ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah ke atas orang yang zalim. Jadi kalau orang yang buat maksiat, dia menzalimi diri dia. Betul tak? Jadi secara generalnya begitu. Secara umum. Baik. Dan yang berikutnya hadirin dan hadirat, Ali radhiyallahu anhu berkata, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Wallazi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la'ahdun nabiyyil ummiyyi ilayhi la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiq." Terjemahannya, demi Allah yang telah membelah benih dan menciptakan nyawa, sesungguhnya janji Nabi yang ummi kepadaku adalah tidaklah mencintaiku melainkan seorang mukmin dan tidaklah membenciku melainkan seorang munafik. Yang ni kata-kata siapa dia ni? Kata-kata siapa? Ni kata-kata Sayyidina Ali. Dan Ali adalah siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak fokuskan di sini adalah bukan kedudukan dia sebagai menantu, bukan kedudukan dia sebagai sepupu, bukan kedudukan dia sebagai khalifah, tapi kedudukan dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang istidlalnya, pendalilannya adalah bila dia kata la yuhibbuni illa mu'min, tidaklah yang mencintai aku, menyayangi aku, mengasihi aku melainkan dia orang beriman. Wala yubghiduni illa munafik, dan tidaklah yang membenci aku, yang memusuhi aku, kecuali orang apa? Orang munafik. Orang munafik. Ini siapa yang kata ni? Maknanya Sayyidina Ali yang kata, tetapi Sayyidina Ali menyampaikan daripada Nabi SAW. Bahawasanya Nabi yang bagi tahu. Kamu ni seolah-olah Nabi bagi tahu, kamu ni wahai Ali, tidaklah orang tu sayang kepada kamu melainkan dia pasti mukmin. Dan tidaklah orang tu membenci kamu melainkan mestilah orang tu munafik. Ini. Rupanya sayangnya kita dan bencinya kita kepada seseorang boleh menjadi kayu ukur keimanan kita sebenarnya ataupun kemunafikan kita. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam surah Muhammad, sekiranya saya tak silap, surah Muhammad atau surah Al-Fatah, tapi saya rasa surah Muhammad, tuan-tuan boleh cek balik. Iaitu apabila Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Terjemahannya, Muhammad adalah Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan para sahabat Nabi ni mereka bersifat tegas dan keras terhadap golongan kafir. Ruhama'u bainahum, tapi sesama mereka saling sayang menyayangi. Nampak? Ini ciri-ciri siapa dia? Para sahabat Nabi
Dengan orang kafir dia tegas, dia keras. Tapi dengan sesama orang Islam, dia ruhama, dia saling menyayangi. Dan kadang-kadang ada sebahagian kita, sikap dia berbeza. Totally berbeza. Kalau dengan orang bukan Islam tu, kau main hemoy lagi. Kalau dengan orang Islam, benci aku, nyampah aku. Macam-macam. Kalau dengan kawan-kawan yang sama agama dengan dia, bukan main lagi act dia. Tapi kalau dengan orang bukan Islam, ya tuan, ya tuan, ya bos, ya bos. Sampai nak jadi Tuhan kepada orang bukan Islam. Contoh. Tapi kalau dengan orang Islam nak benci, nak bergaduh, nak balah, nak... Allah. Ini bukan ciri-ciri Muslim sejati sebagaimana para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi kalau dengan orang bukan Islam, mereka tegas. Dengan prinsip, dengan akidah. Tak ada nak gadai-gadai akidah, nak gadai prinsip, tidak. Tapi kalau sesama orang Islam, oh ni saudara kita, ni kawan kita, ni sepupu kita, ni adik-beradik kita. Yang ni satu akidah dengan kita. Ya itulah kita kata perasaan kasih dan benci kita kepada orang Islam ni boleh menentukan tahap keimanan kita dan munafik kita. Jadi tuan-tuan tengok di sini. Kenapa dikatakan kalau mencintai Sayyidina Ali ni menjadikan kita mukmin? Kerana orang beriman ni bersaudara. Dan orang beriman saling menyayangi antara satu sama lain. Tengok ayat yang saya baca tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Dan ada satu lagi hadis daripada Nabi SAW. Yang mana baginda menyatakan. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Terjemahannya, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang yang beriman itu pada kasih sayang sesama mereka, wa tarahumihim, perasaan rahmat sesama mereka, wa ta'atufihim, saling membantu sesama mereka, masalul jasad, sama seperti satu batang tubuh, sama seperti satu jasad, satu anggota tubuh. Iza ishtaka minhu udwun, apabila ada anggota yang mengadu sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh anggota badan yang lain pun turut merasa sakit. Begitulah sifat orang beriman sesama orang yang beriman. Maknanya orang beriman ni sesama dia diibaratkan seperti satu batang tubuh yang sama, satu jasad, satu anggota yang sama. Anggota tubuh kita ni, hadirin dan hadirat, kalaulah ada satu anggota yang sakit, kata contohlah sakit gigi, ataupun yang lebih tepat daripada sakit gigi, sakit apa sebenarnya? Sakit gusi. Gigi tu nak rasa macam mana? Gigi bukannya ada apa pun. Betul tak? Tapi orang kita panggil sakit gigi, ya tak? Dia sebenarnya sakit gusi. Gusi tu yang ada saraf apa semua tu, gigi mana apa, ada apa dalam tu. Jadi kalau kita ni sakit gusi tu, jadi tuan-tuan bayang keadaan tu kalau kita pernah merasainya. Maknanya seluruh tubuh badan tu dia rasa sakit. Betul tak? Dia jadi macam, kalau sakit gusi ni nak tidur pun tak boleh, makan pun tak lalu. Maknanya satu badan dia akan terkesan. Macam itulah sifat orang beriman. Kalau ada satu saudara dia yang berada dalam keadaan susah, dia pun akan rasa susah. Itu makna dia. Jadi kita ni diikat dengan keimanan kita. Orang Islam ni diikat dengan keimanan. Sebab itu kalau kita mencintai sesama kita, itu bukti iman kita kukuh. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai buat saudaranya apa yang dia sukai buat dirinya sendiri. Gitu. Dia menyukai buat saudaranya apa yang dia sukai buat dirinya. Jadi itu adalah tanda kesempurnaan iman. Dan lawan kepada iman apa dia, tuan-tuan? Yang kita sebut tadi, lawan kepada iman apa? Kalaulah mencintai Ali itu bukti keimanan, kalau membenci Ali bukti apa? Bukti kemunafikan. Itu dia. Jadi iman ni lawan dia nifak. Iman ni lawan dia nifak. Mukmin lawan dia munafik.
Mukmin lawan dia munafik. Kedua-duanya Muslim. Kedua-duanya beragama Islam lagi. Tetapi ada perbezaan. Dahulu saya pernah sebut di sini hadirin dan hadirat. Kadang-kadang soalan-soalan yang saya tanya ni semuanya pengulangan. Semuanya adalah pengulangan. Jaranglah saya tanya benda yang saya tak pernah sebut. Tapi kebiasaannya saya dah banyak kali sebut. Nifak ni tempatnya dalam hati. Begitu juga iman ni tempat dia di dalam hati. Teras dia. Tapi nifak ni dia terbahagi kepada dua. Nifak dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya disebut sebagai an-nifaqul aqadi, nifak dari sudut i'tiqad. Dan yang keduanya an-nifaqul amali, nifak dari sudut amalan anggota badan. Dan nifak dari sudut i'tiqad ni adalah kufur. Dia menzahirkan Islam, nama-nama Islam, pakaian-pakaian Islam. Tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hati dia. Jadi hakikatnya orang munafik kategori yang pertama ni adalah munafik kufur juga. Seperti contohnya pada zaman Nabi, siapa dia? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ni adalah Ra'sul Munafiqin, ketua bagi sekalian munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menzahirkan keislaman tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Tapi oleh kerana Nabi ni Rasulullah, Allah bagi tahu yang dia ini munafik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila dia mati, Nabi tak solat jenazah dia. Walaupun zahirnya Islam. Tapi sebenarnya orang munafik ni, yang kategori yang pertama tadi, dia lebih buruk dan lebih teruk berbanding orang kafir itu sendiri. Kerana apa? Orang kafir ni kita tahu dia kufur. Tapi orang munafik yang menyembunyikan ni kita tak tahu. Nampak macam Islam tapi dia merosak daripada dalam. Ini paling bahaya. Dia merosak daripada dalam. Dan kalau tuan-tuan baca Quran tu, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat innal munafiqina fi apa? Fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di bahagian bawah sekali daripada neraka. Bahagian neraka yang paling bawah. Bukan orang kafir. Tapi siapa dia? Munafik. Dia lagi teruk pada orang kafir. Sebab apa? Orang kafir ni jelas. Dia nampak dan dia tahu kekufuran dia. Tetapi berbeza dengan orang munafik yang kategori yang pertama tadi. Nifak dari sudut i'tiqad. Dan yang keduanya adalah nifak dari sudut amalan anggota badan. Dan yang ni tuan-tuan saya yakin biasa dengar hadis yang Nabi kata SAW, ayatul munafiqi salas. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kazab, bila dia bercakap dia apa? Dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah dia khianati amanah tersebut. Jadi munafik kategori yang kedua ni dia bukan dari sudut akidah dia, dari sudut i'tiqad dia, tapi dari sudut perbuatan dia. Kategori yang ni dia tidak kufur. Dia berdosa dan dosa itu dosa besar, mengkhianati amanah, memungkiri janji, bercakap bohong, dosa besar. Tapi dia tidak menjatuhkan dirinya ke lembah kekufuran. Ini kita kena jelas. Ini kita kena jelas. Jadi kalau orang tu dia membenci para sahabat Nabi, dia munafik betul tak? Tapi munafik kategori yang mana? Pertama ke kedua? Dia kategori yang kedua tadi. Dia kategori yang kedua. Kenapa kita kata kategori yang kedua? Kerana ini adalah dosa besar yang tak menjatuhkan kepada kufur. Kerana kalau dia memaki para sahabat Nabi, kecuali kalaulah dia menolak sifat sahabat pada Abu Bakar As-Siddiq, yang tu kufur. Kalau tidak dia zindik dan kalau tidak dia munafik. Kenapa saya kata kecuali Abu Bakar? Kerana Abu Bakar ni dalam Quran Allah dah sebut, Allah kata idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, kata Allah dalam surah At-Taubah. Ketika mana kedua-duanya iaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq berada dalam gua. Dalam gua apa tu? Gua Saur. Gua Saur. Sebutannya Saur, baris atas. Tapi orang kita biasa dengan Gua Sur.
Tapi betul lah. Cuma yang lebih tepatnya adalah Thawr. Dalam gua Thawr, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabat dia, nampak? Maknanya Allah yang mengiktiraf Abu Bakar sebagai sahabat. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabat dia, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Jangan berduka cita, Allah ada bersama kita. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disifatkan sebagai sahabat Nabi dalam Quran. Satu-satunya sahabat yang disifatkan sebagai sahabat Nabi di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang kata, oh Abu Bakar ni bukan sahabat Nabi, maka dia menolak apa? Dia menolak Quran sebenarnya. Kerana Quran sebut Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Jadi menolak Quran ni munafik ke kufur? Dia bukan munafik lagi dah. Kalau menolak Quran itu adalah satu kekufuran. Itu adalah satu kekufuran. Tapi kalau ada orang tu kata, Umar Ibn Al-Khattab bukan sahabat Nabi. Osman bukan sahabat Nabi. Ali bukan sahabat Nabi. Talhah bukan sahabat Nabi. Kalau dia kata begitu, maka kita kata dia munafik, dia zindik. Dia munafik. Zindik ni nama lain bagi munafik. Dia adalah munafik. Cuma kita tak katalah munafik yang menjadikan kufur. Yang macam munafik i'tiqad tu. Tapi kita kata munafik dari sudut perbuatan anggota badan. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Kita tengok di sini. Muka surat 156 tu. Apabila ini yang disabdakan Nabi SAW dalam rangka menyebutkan hakikat Ali, iaitu fadilat Ali, maka tentulah Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut kerana beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi SAW. Dan keyakinan Umar dan Ali radhiyallahu anhuma adalah bahawa barang siapa yang lebih mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar, maka dia dicambuk seperti orang yang membuat-buat kebohongan. Apa maknanya? Maknanya kalau kita kata ada orang lain yang lebih utama, lebih mulia daripada Abu Bakar, maka orang tu berhak dihukum. Itu maknanya. Dihukum seperti orang yang mengadu domba atau membuat fitnah. Dia kata membuat-buat kebohongan ni adalah membuat fitnah. Jadi ini pandangan Sayyidina Ali dan ini pandangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Maknanya kenapa? Kerana selepas Rasulullah SAW, tak ada manusia lain yang lebih mulia berbanding siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar ni kedudukan nombor 2 selepas Nabi SAW. Dan banyak dalil yang menunjukkan ke arah itu. Contoh, ada orang tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau sayang sekali atas muka bumi ni? Maka Nabi jawab, siapa? Aisyah. Nabi kata, Aisyah. Tapi Aisyah ni dia perempuan, isteri Nabi. Kemudian sahabat tu tanya, wa minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan lelaki siapa dia wahai Rasulullah? Maka Nabi pun SAW kata, Abuha, bapa dia. Siapa bapa Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maknanya dari kalangan perempuan yang Rasulullah SAW sayang adalah Aisyah, isteri dia, yang paling Nabi sayang. Dan dari kalangan orang lelaki yang paling Nabi sayang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya minta maaf, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana mereka ini adalah anak beranak bapa kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu satu. Dan yang kedua, ketika Nabi nak berhijrah, Nabi memilih Abu Bakar sebagai peneman, sebagai pendamping. Dan dalam riwayat yang lain Nabi kata, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhastu Abu Bakrin khalili." Kalau aku ni boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, nescaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil aku. Khalil ni, tuan-tuan biasa dengar perkataan Habib. Habib ni yang kita sayang. Itu makna dia. Habibi. Itu makna dia. Yang kita sayang. Orang yang aku sayang. Tapi Khalil ni darjah dia lebih tinggi daripada Habib. Khalil ni lebih tinggi daripada Habib. Iaitu perasaan cinta yang lebih tinggi. Dan Al-Khalil ni yang ada hanya Allah sahaja. Nabi tak ada Khalil. Sebab tu Nabi kata, "Lau kuntu muttakhidan khalilan." Kalau aku ni boleh memilih seorang Khalil, lattakhastu Abu Bakrin khalili. Aku pasti akan ambil. Dan Khalil bagi Allah ada 2 orang je. Siapa dia? Yang disebut sebagai Khalilullah. Khalil Allah. Ada 2 je. Pertama siapa dia? Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 ni je lah Khalilullah.
Tapi Allah yang memilih Khalil. Adapun Nabi SAW, dia ada hajat, dia ada hasrat, tapi dia tak dibenarkan. Tapi Abu Bakar ni adalah ukhuwah, maknanya saudara ikatan persaudara. Dan yang ketiganya antara dalil yang menunjukkan bahawasanya kedudukan Abu Bakar ni selepas Nabi adalah ketika Nabi sakit. Maka yang menggantikan imam salat bagi Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang menggantikan imam salat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita lihat hadirin dan hadirat. Padahal Omar ada, Osman ada, Ali ada. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang suara sedap. Abu Musa Al-Asy'ari pun ada. Abdullah bin Mas'ud pun ada. Tapi tengok, Rasulullah SAW mendahulukan Abu Bakar. Sebab itu pada peristiwa wafatnya Nabi SAW, kan golongan Ansar kan mereka berkumpul di satu kawasan tu, namanya Saqifah Bani Sa'adah itu. Sebahagian kata Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni maknanya adalah satu kawasan berbumbung. Macam kalau kita boleh sifatkan, umpamakan macam satu pergola. Tuan-tuan tahu pergola tu? Pergola di luar rumah tu, kalau orang ada rumah besar kan, dia dekat laman dia ada macam tu. Macam, yalah, tempat orang duduk. Orang kata minum teh petang-petang ke apa semua kan. Dia ada satu lagi istilah, saya pergola, saya lupa nama dia. Apa nama? Wakaf tu kan, wakaf. Orang panggil gitulah, wakaf apa dah. Macam tu, pondok kecil ke apa ke. Tapi dia ada bumbung lah, tu nama Saqifah tu, As-Saqfu. Jadi mereka ni, golongan Ansar ni, mereka datang situ. Dan tujuan mereka adalah untuk menentukan siapakah pengganti Nabi SAW. Sedangkan Nabi waktu itu belum dikebumi lagi. Tapi Ansar dah fikir dah masalah ni. Lalu dapatlah berita ni kepada pengetahuan golongan apa? Muhajirun. Kan dia ada dua, Muhajirin dan Ansar. Jadi Al-Muhajirun ni dikepalai pada waktu itu oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun dia orang Al-Muhajirun juga, yang berhijrah. Nabi pun Muhajirun juga. Jadi Abu Bakar ni dia datang, dia macam tanyalah apa isu ni. Jadi mereka bincang tentang isu siapakah yang selayaknya mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat sebagai pemerintah. Lalu Abu Bakar ni dia macam ditegurlah. Dia kata, bukankah Nabi SAW pernah menyatakan Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin hendaklah dari kalangan bangsa Quraisy. Jadi bila dengar sahaja kenyataan ni, terdiam golongan Ansar. Kerana mereka sedar mereka bukan Quraisy. Quraisy ni semuanya asal daripada Mekah tu. Rasulullah Quraisy, Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Osman, Ali, semuanya geng-geng Quraisy ni. Bangsa Quraisy. Jadi bila Rasulullah kata gitu, Ansar ni, Allahu Akbar. Hebatnya Ansar, waktu tu dia dengar ucapan Nabi bukan daripada lidah Nabi, tapi daripada lidah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bila dia dengar ucapan Nabi, dia tunduk. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ini sifat Ansar ni, punya hebat Ansar. Kita pun hebat juga, dengar hadis Nabi tunduk juga. Tapi tunduk lain. Tu dengar hadis 40 tidur. Allah kata sami'na wa ata'na. Jadi sebab itu kadang-kadang hadirin dan hadirat, bezalah sifat kita ini dengan sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka itu, maka dia belum capai kata putus lagi. Maka mereka para sahabat pun berbincang, siapa yang layak? Maka ada yang kata Abu Bakar yang paling layak. Dan hujah mereka apa? Mereka kata laqad radiyahu sallallahu alaihi wasallam lidinina afala nardahu lidunyana. Rasulullah telah redha Abu Bakar menjadi pemimpin kita dalam urusan agama kita, iaitu salat tadi. Maknanya kalau dalam bab salat pun Rasulullah redha Abu Bakar jadi pemimpin kita. Salat ni bab dunia ke bab agama? Ni bab agama. Dalam bab sembahyang pun Rasulullah redha Abu Bakar, afala nardahu lidunyana. Tak patutkah kita redha Abu Bakar jadi pemimpin kita dalam urusan dunia kita? Itu. Yang ni kata para sahabat. Dan akhir kali Umar, Osman, Ali, Ansar semuanya bai'ah kepada Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan Abu Bakar ni dia orang yang kedua selepas daripada Nabi. Dan satu, kalau tuan-tuan tengok, Abu Bakar ni gelaran dia apa? As-Siddiq.
Dan dalam surah An-Nisa tu Allah kata apa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin. Maknanya nabi dulu baru siddiq. Selepas siddiqin siapa dia? Syuhada. Selepas syuhada adalah salihin. Ini. Jadi tengok tuan-tuan, cuba tuan-tuan